Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang-orang mukmin itu harus sentiasa takutkan Allah Ta'ala dengan hati mereka serta mengharapkan Allah, tidak selain Dia. Segala apa yang diperlukan mereka harus dipohongkan hanya kepada Dia, tidak kepada selain Dia. Mereka selalu kembali ke pintu Allah, tidak ke pintu selain Dia. Bagaimana kamu sampai tidak tahu tentang Tuhan kamu sendiri? Dan siapa yang kenal hakikat dunia, nescaya dia akan membelakanginya. Dan barang siapa yang kenal hakikat akhirat, nescaya dia akan dapat melihatnya di hadapan matanya. Yang dia mengetahui bahawa akhirat itu memang sudah tercipta dan terjadi sesudah dahulunya, memang dia belum ada. Lalu ditinggalkannya juga supaya dia dapat pergi kepada penciptanya. Kerana kedua dunia dan akhirat itu menjadi kecil dalam pandangan hatinya, dan kini yang tinggal hanyalah keagungan Allah. Keagungan Tuhan sajalah yang kekal dalam pandangan rahsianya. Lalu dia pun pergi mendampingkan dirinya dengan Tuhannya sahaja, tidak dengan lain dari dia. Maka dengan sebab itu terlihatlah olehnya bahawa manusia itu umpama rerayap di hadapan matanya. Dia memandang mereka seperti anak-anak kecil yang sedang bermain-main dengan tanah. Dia mendapati semua penguasa dan raja sudah tiada berkuasa lagi. Dia lihat orang-orang yang mempunyai harta sudah terpedaya dengan hartanya. Dia lihat siapa sahaja yang tidak sibuk dengan Tuhannya akan terhijab. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara sifat orang beriman yang sebenar ialah sentiasa takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menyebut takutkan Allah, maka ia merupakan cabang-cabang kehidupan kita. Dalam semua cabang-cabang kehidupan kita, asasnya ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata para ulama, antaranya ialah Abu Sulaiman Ad-Darani, bahawa asal kepada setiap kebaikan itu ialah takutkan Allah. Syaitan di antara hasutannya kepada manusia dan antara racunnya kepada manusia ialah menyuruh manusia supaya tidak takut Allah. Manusia kalau tidak takut Allah, maka dia pasti akan takut yang lain daripada itu. Kerana Allah Ta'ala ciptakan kita ini ada ruang ketakutan yang banyak. Ruang-ruang ketakutan yang banyak dalam kehidupan kita. Dan takut ini bermula dengan datangnya kebimbangan. Kerana kebimbangan itu sifat manusia. Manusia akan senantiasa bimbang kerana dia tidak mengetahui akan apa yang berada di hadapannya. Dan dia bimbang tentang apa yang mungkin memberi kesusahan kepadanya dan mudarat kepadanya. Atas kebimbangan ini datang rasa takut. Bila melihat anak-anak dibimbang, macam mana masa depan, macam mana perjalanan hidup, macam mana kejayaannya, bagaimana sihat atau sakitnya, miskin atau kaya dia. Maka bila dia melihat pasangannya, juga datang kebimbangan yang mewujudkan ketakutan. Bila dia melihat pekerjaannya, datang kebimbangan yang menyebabkan ketakutan. Bila dia melihat sesiapa pun yang berada sekelilingnya, maka datang rasa bimbang.
Bimbang manusia bermula daripada takut, ataupun bimbang manusia bermula daripada dirinya sendiri. Itu dia bimbang untuk dirinya. Yakhafu ala nafsihi, bimbang dirinya. Sebab kita manusia tidak boleh menerima apa pun yang boleh menjejaskan kita. Kalau orang kurang hormat pada kita, kalau orang boleh menganiaya kita, kalau orang mengambil hak kita, maka manusia ini cukup kuat defensifnya, cukup kuat untuk pertahankan hak dia. Bukan maksud mempertahankan dengan cara kekuatan fizikal ni, bukan. Jiwanya terlalu kuat untuk mempertahankan haknya, dan dia tidak mahu melepaskannya. Kalaupun dia melepaskan secara genggaman tangannya tapi tidak hatinya, maka dia akan berfikir tentang perkara yang menjadi hak dia. Maka ini sifat manusia. Apa yang menjadi dan seharusnya menjadi miliknya, maka itulah kebimbangan yang menghantuinya. Daripada kebimbangan, maka datang rasa takut. Daripada takut, maka datanglah tindakan-tindakan kesan daripada takut. Sama ada tindakan tadi sampai peringkat mungkin membinasakan dirinya, atau tindakan tadi boleh menyelamatkan dirinya, atau tindakan tadi boleh memberi mudarat kepada orang lain, atau tindakannya tadi akan memberi manfaat kepada orang lain. Syaitan akan datang pada manusia. Dia akan takut-takutkan kita dengan selain Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Syaitan akan datang untuk menakut-nakutkan hamba Allah. Kerana itu jangan kamu takut syaitan, maka takutlah Allah kalau benar kamu orang beriman. Syaitan dia akan takutkan benda yang akan menjejaskan kehidupan dunia kita. Dia takutkan kita dengan kefakiran. Dia takutkan kita dengan maruah kita, reputasi kita. Dia takutkan kita dengan masa depan kita. Semua ditakutkan. Sehingga kita lupa bahawa rezeki kita, ajal maut kita, dan segala kehidupan kita yang menentukannya Allah, bukan syaitan. Rezeki siapa bagi? Allah. Umur kita panjang pendek? Allah. Sihat atau sakit tubuh badan kita? Allah. Yang menjadikan kita punyai anak atau tidak? Allah. Yang menjadikan kita punya kawan atau tidak? Allah. Semua apa yang kita miliki ini, Allah yang berikan pada kita. Syaitan tidak pernah beri apa-apa. Syaitan cuma menakut-nakutkan kita dan menjauhkan kita dari Allah. Bila kita buat benda yang halal dalam mencari rezeki, syaitan kata nanti tak banyak kamu dapat. Ni kalau meniaga tak menipu, tak banyak kamu dapat, maka ditakutkan kita. Walau kita lupa yang bagi rezeki itu Allah. Maka orang yang telah berjaya dirasuk gangguan oleh syaitan, maka dia mula menipu untuk untung. Dia lupa yang bagi rezeki itu Allah. Maka Allah menghilangkan keberkatan rezekinya. Akhirnya dia dimusnahkan sebagaimana syaitan yang merupakan makhluk yang telah tercatat kemusnahannya. Tentang kita kalau nak jadi orang berjaya, kita ikut orang berjaya. Kita nak bahagia, kita ikut orang bahagia. Kita nak gembira, kena ikut orang yang gembira. Syaitan bukanlah orang yang tu. Syaitan bukan makhluk yang berjaya, makhluk yang gagal. Syaitan bukan makhluk yang gembira, dalam dirinya penuh dengan dengki dan hasad. Syaitan bukan makhluk yang tenang, atau bukan makhluk yang menikmati kebahagiaan. Dia telah dilaknat oleh Allah. Bagaimana kita boleh ikut orang makhluk yang gagal, yang dilaknat, yang dijauhkan daripada rahmat Allah? Maka kita kena perhati dalam diri kita untuk membina ketakutan sebenar kita. Menjadikan kita hanya berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, bergantung kepada Allah. Menjadikan kita hanya takutkan akibat yang datang dari Allah, bukan dari manusia. Kerana siapa takutkan Allah, maka seluruh makhluk lain takut padanya. Satu hari ada seorang ulama namanya Yusuf bin Asbaq. Dia jumpa dengan gurunya Abu Waqi'. Dia kata, Tok Guru, rumah saya ada gangguan. Saya bila masuk rumah macam ada sesuatu, rasa macam ada gangguan.
bunyi sana, bunyi sini. Macam mana saya nak menghadapinya? Lalu kata gurunya, Abu Waqi', man khafallah khafahu kullu syai'. Kalau kamu benar takut Allah, semua makhluk akan takutkan kamu. Kata Yusuf bin Asbat, bermula hari itu aku tak pernah takut selain Allah. Dan rumah tu tak ada gangguan lagi. Kenapa? Takutkan Allah. Dan kadang-kadang rumah kita ada gangguan. Dan kadang-kadang batang tubuh kita pun ada gangguan. Ada yang mungkin gangguan tadi nampak benda-benda yang menakutkan, sehingga dia pun nak berjalan tak berani. Ada kadang-kadang dalam rumah kita ada bilik kita tak berani masuk. Sebab apa? Ni bilik ni kerah, Ustaz. Kerah sangat-sangat. Bukan sebab dia buat daripada konkrit, kerah lain. Ni kerah hantu ni. Saya ingat dulu bila jalan dengan orang belajar ilmu perubatan, geng-geng belajar ilmu perubatan, jalan dengan dia orang, jalan. Ni jenis ilmu pakai scan. Kita tak percaya pakai scan ni, dia scan. Dari jauh dia pun scan ke tangan dia. Oh, sini kawasan keras. Sini kawasan ada gangguan. Scan punya scan, dia kata ni memang kawasan keras. Memanglah kawasan keras ni kawasan besi. Memang keras. Geng-geng yang cuba nak detect makhluk halus yang kita panggil seekers. Geng-geng seekers ni. Dia ni cari hantu yang tak ada faedah. Bagaimana kita nak menangani gangguan dalam hidup? Yang kena sihir, yang kena santau. Gangguan itu dihalang ataupun dapat kita atasi dengan diri kita sendiri. Bina rasa takut pada Allah. Dan katakan tidak berlaku kepada kita melainkan apa yang diizinkan oleh Allah. Bukan sebab gagah tok bomo, gagah tok pawang, kan? Ini kerana Allah izinkan. Maka ini ujian Allah pada kita. Ada orang kena gangguan, dia kata ini ujian Allah pada dia, Allah dia akan cepat sembuh. Tapi kalau dia kata ni orang tu buat, orang ni buat, dia tak akan sembuh dengan cepat. Sebab apa? Dirinya ataupun dia tidak membina hubungan dengan Allah yang sebenar. Kerana itu bila saya sebut kata-kata Yusuf bin Asbat, bila dia cerita rumah dia ada gangguan, maka gurunya kata, kalau kamu benar-benar takut Allah, semua makhluk takut pada kamu. Man khafallah khafahu kullu syai'. Dia belajar untuk takutkan Allah. Baik, kita lihat bagaimana kita benar-benar nak bina rasa takut pada Allah. Baik, apa yang kita takut yang hidup sebenarnya? Rezeki yang kurang. Memang orang takut pada rezeki. Itu orang bimbang dengan majikan. Orang takut kalau tak pergi kerja. Kenapa nanti saya dibuang kerja? Ni musim-musim yang kerja susah, ekonomi macam nak jatuh. Ni dapat amaran Bank Dunia ni, ekonomi akan itu ini. Maka bimbang kita. Maka orang pun bagi teori-teori untuk menghadapi ekonomi. Pertama, dia ada simpanan untuk paling kurang 3 bulan gaji. Teori yang kedua, sayangilah pekerjaan anda. Maksudnya jangan buat hal-hal yang sampai kena pecat. Sayangi pekerjaan anda. Baik, sayangi pekerjaan ni bagus, selagi mana dia tidak menyalahi syarak. Tapi kalau bos kata awak tak lagi solat jemaat, kalau bos kata awak kena buka tudung, atas nama syiar sayangilah kerja anda, kita pun buat juga. Nanti ustaz saya kena pecat. Nak kerja apa? Lihat ketakutan-ketakutan palsu yang kita bina. Bila kita pertama kena tahu bahawa rezeki itu Allah yang tentukan, sikit atau banyak. Itu pegang. Rezeki Allah yang tentukan, sikit atau banyak. Yang kedua, sakit demam kita. Sakit atau sihat, Allah yang tentukan. Yang ketiga, miskin atau kaya kita, Allah yang tentukan. Yang keempat, hidup dan mati kita, Allah tentukan. Bukan orang yang akan kata awak mati, awak hidup. Tak, Allah tentukan. Sebab tu kita tengok yang pergi perang tak mati. Yang tunggu berita perang, orang tu yang mati. Yang pergi perang. Yang sakit tak mati. Yang tak sakit tahu-tahu mati. Bila kita tahu berpegang kepada perkara ini, rezeki itu Allah yang datangkan. Daripada Allah, Allah bagi rezeki. Hidup mati kita, Allah. Sakit sihat kita, Allah. Miskin atau kaya kita, Allah. Dalam semua benda dalam kehidupan kita, Allah tentukan. Berjaya atau gagal, siapa tentukan? Allah.
Ni glamour atau tak glamour? Kita nak glamour, kita takut tak glamour. Siapa yang tentukan? Allah. Tidak, Allah kalau nak naikkan seseorang, dengan cepat dia naik. Hanya dengan satu kejadian kecil dia pun naik. Apa dia? Dia bagi makan kucing, orang pun viral, dia pun glamour. Itu je, kecil. Dan Allah kalau nak jatuhkan orang dengan sebab kecil, dia tendang kucing tu, viral, habis, followers dia lagi. Kalau dia tendang kucing tak kena, dia jatuh, follower dia pun lagi. Lihat bila Allah nak jatuhkan dia. Bila kita faham bahawa kerangka hidup kita, segala kehidupan kita, yang tentukannya Allah, tidak yang lain, maka ketika itu datang takut. Yang kita takut ke orang tu sebab apa? Sebab kita rasa dia tentukan sebahagian hidup kita. Saya takut majikan sebab dia bayar gaji, dia bagi bonus, dia mungkin hentikan saya kerja. Kenapa takutkan dia? Yang bagi rezeki itu Allah. Okay, saya takutkan ni Tok Bomo ni Ustaz, dia kata kalau saya tak ikut cara dia, dia hantarnya jin, dia hantarnya begini. Saya pun takut. Kenapa nak takutkan dia? Yang izinkan berlaku Allah, bukan dia. Ada seorang ustaz, dia dalam ceramahnya sentiasa memerangi sihir. Dia sentiasa menyebut tentang kejahatan ahli sihir, tanda-tanda seorang atau perbuatan sihir. Dia ceramah, jangan jumpa Tok Bomo. Akhirnya Tok Bomo marah. Pak income Tok Bomo jatuh. Sebab tahun tu Tok Bomo tak boleh bayar LHDN. Income tak cukup, tak boleh buat loan lah. Punya marah. Tok Bomo ugut dia. Start ni bujang. Tok Bomo ugut, kamu nanti bila kahwin, aku akan kacau waktu kamu kahwin. Kau hantar jin banyak-banyak, ya kamu tak mampu nak itu nak ini. Maka ustaz ni pun takut. Jadi takut, tiba-tiba takut. Sebab ni Bomo yang paling terkenal, yang ya secara pengalaman orang, Bomo ni kira power lah. Kalau orang kita Bomo Siang, Bomo Bali, kalau sebut kalimah tu jadi macam power. Kalau sebut Bomo Kampung Seberang tak power sangat. Kampung Pinang Sebatang tak power. Sebut ni Bomo dari Siang, tu power ni Siang. Bomo dari Bali, kalau orang kita lah. Maka dia pun ugut ustaz ni, nanti awak kahwin Siang. Ustaz ni dia rasa takut. Sebagai manusia takut. Kita jumpa dengan seorang ulama. Nama ulama ni Syekh Wahid Salam Bali, ulama besar dalam bidang perubatan Islam. Kata ulama ni senang je, tak apa. Awak pergi jumpa Bomo tu, bawa 2-3 orang, kemudian beritahu Bomo bila awak kahwin pukul berapa, dan suruh dia buat waktu itu juga. Cabar depan-depan orang. Sebab kelemahan orang-orang ni, bila kita cabar dia takut. Maka dia pun pergi, bawa 2-3 orang, pergi jumpa Bomo. Dia kata, Tok Bomo, dengar sini, aku nak kahwin hari Rabu, pukul sekian-sekian, di tempat sekian-sekian. Aku nak tengok kamu buat, jadi tak jadi. Siapa? Bomo tu dia takut bila cabar begitu, takut. Akhirnya dia pun kahwin. Pada hari perkahwinan tak ada apa pun berlaku. Kerana Bomo tu macam duk fikir nanti dia akan tu balik ke Bomo tadi. Maka dia pun jadi rasa takut. Tetapi bila benar orang tu takut pada Allah, maka akhir semua yang cuba menakut-nakutkan kita, dia pula yang takut. Anjing, kalau kita lari memang dia kejar. Cuba kita berhenti, anjing tu pun berhenti. Cuba kita kejar pula tu anjing dia, anjing pula lari. Tu orang ajar, kalau anjing kejar jangan lari, duduk. Ya. Kerana anjing cuma kejar orang lari, artinya orang takut. Tapi bila seorang tu berhenti, dia tak akan lari. Kalau dia lari, terbabas lah dia. Orang ni berhenti, dia akan tunggu. Dia tunggu orang ni nak buat apa, pegang kayu, pegang batu. Tapi kalau orang ni buat balik, kejar anjing, anjing tu akan lari. Mujahid kata, saya bila semayang kena kacau. Kadang-kadang tengah semayang, jin keluar depan. Maka dia mengadu pada gurunya Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Ibn Abbas, aku tengah solat, dia punya gangguan sampai jenis muncul depan tu. Bukan gangguan main-main telinga ni, bukan. Dan jenis duduk depan. Lalu kata Abdullah bin Abbas, kalau kamu solat bawa pisau, dia keluar kamu tikam. Maka Mujahid, seorang ulama tafsir, Mujahid bin Jabbar,
Bila dia solat, dia tak bisa. Solat malam. Solat, jin pun keluar. Dan dia tu keluarkan pisau tikam. Semenjak hari tu tak datang lagi. Takut. Datang kita kadang-kadang takut. Ustaz, malam-malam ada orang ketuk pintu. Ustaz takut. Buka Ustaz. Kencing saya. Tak, bila lagi awak tak buka, dia tahu awak tak berani. Bila mana awak buka, maka dia akan takut. Dia kata orang ni berani. Malam aku 2-3 pagi orang ketuk pintu. 2-3 pagi orang ketuk. Kalau kita tu tarik selimut, penakut. Dia macam anjing tadi. Kejar. Bila kita lari, memang dia kejar. Cuba berhenti, maka dia akan takut. Baik, itu cara mudah dalam menghadapi gangguan-gangguan. Kita kembali pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Orang beriman ditakutkan Allah. Kerana itu dia mengharapkan Allah. Sebab saya sebut tadi, rezekinya Allah tentukan. Hidup mati Allah tentukan. Miskin kaya Allah tentukan. Berjaya atau gagal Allah tentukan. Semua dalam ketentuan Allah, bukan manusia. Sebab itu orang beriman mula membina ketakutan yang benar. Yang pertama yang mereka takut. Ini bagaimana mereka membina rasa takut pada Allah SWT. Mereka bimbang, mereka takut mati sebelum sempat taubat. Ya Allah, jangan kau matikan aku sebelum aku sempat taubat. Maka ini mereka tanamkan dalam hati mereka. Mereka bimbang kalau mati itu datang dan kadang mereka tak sempat taubat. Yang kedua, mereka bimbang pula bila mana mereka taubat. Mereka takut pula bila mana mereka taubat. Maka tiba-tiba taubat tadi mereka rosakkan taubat. Maksudnya, kita kan dah taubat, nak jadi orang baik. Tiba-tiba kita pun bimbang dan takut nanti kita kembali semula buat jahat. Ya Allah, jangan kau kembalikan aku melakukan kejahatan yang pernah aku tinggalkan. Maksiat yang pernah aku lakukan, jangan aku kembali. Datang rasa takut. Takut tadi yang menyebabkan dia tak akan mendekati orang-orang yang menjadi punca dia buat maksiat. Yang ketiga, kata ulama, takut dia bila dia lemah untuk menunaikan hak Allah. Takut, Allah, kenapa pagi ni rasa tak nak, rasa penat pula nak solat ni. Dia bimbang, dia takut. Ya Allah, jangan kau jadikan tubuh badanku lemah untuk melaksanakan perintah-Mu. Sebab itu dia sentiasa pastikan badannya fit untuk buat ibadat. Kalau datang sakit, dia mula takut. Takut. Kenapa? Bukan mereka lihat dari sudut ketidakmampuan ibadat itu kerana fizikal. Tapi mereka melihat dari sudut taufik Allah. Kita kan kalau sakit kaki, kita pun tak nak pergi masjid lah sakit kaki. Sebenarnya kita dah bina satu alasan. Saya sakit kaki. Tapi orang yang membina rasa takut, dia bimbang. Mungkin sakit kaki ni ujian Allah pada dia. Apakah dia akan terus ibadat atau tidak? Ujian pada Allah. Allah uji. Dia faham, sebab itu dia juga eret kaki dia untuk datang untuk menyembah Allah. Dia faham. Dia tak nak sakit ini adalah satu cara syaitan membina alasan dalam hidup dia. Sebab itu kita lihat, kita selalu sebut, baru sahabat mereka ialah kelompok yang tidak pernah dilemahkan oleh alasan dan tidak pernah dilemahkan oleh kelemahan fizikal. Ini Abdullah Ibn Umi Maktum yang buta. Dia tak jadikan alasan buta untuk tak ke masjid. Bahkan dia buat tali antara rumah ni ke masjid. Ini sahabat yang tempang kakinya. Tidak menjadikan alasan tempang kakinya untuk tidak berperang. Iaitu Amru bin Jamuh. Yang berakhir dengan syahid di medan perang. Sahabat yang tua. Tidak menjadikan alasan tuanya untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya mati dalam perjalanan untuk perang dan usianya hampir 80 tahun. Dan dikebumikan di tembok Konstantinopel. Supaya umat Islam ada alasan untuk kembali semula ke sini. Tentu kita lihat, para sahabat bila mereka ini diuji dengan lemah tubuh badan atau sebagainya, mereka bimbang ini jadi sebab iman mereka jatuh. Mereka bimbang. Sebab itu mereka tak pernah melihat lemah itu alasan untuk mereka buat ibadah. Sakit-sakit orak, ini tak pergi masjid Ustaz, orak sakit. Jangan gunakan alasan tu. Hari ni Ustaz rasa macam muk tak elok. Sebab tu saya tak pergi itu, saya tak pergi belajar, tak pergi. Jangan. Ini ketakutan para orang yang benar takut Allah. Mereka takut sifat lemah menjadi alasan tidak menyempurnakan hak Allah. Hatta sahabat yang buta tak gunakan alasan buta. Sahabat yang tempang tak gunakan alasan tempang. Sahabat yang tua tak gunakan alasan tua. Sahabat yang ramai anak. Ini
Sahabat yang bernama Abdullah, iaitu ayah pada Jabir. Anak ramai. Cuma seorang je lelaki, yang lain semua perempuan. Kita kalau anak perempuan ramai, dia jadi komitmen tu tinggi sikit. Sebab kebimbangan kita pada anak perempuan lebih pada anak lelaki. Anak lelaki kita suruh je naik bas, anak perempuan kita ambil. Itu fitrah. Siapa pun bila dia ada anak perempuan ramai, pasti masa dia dengan anak tu automatik jadi banyak. Siapa yang dia ni ramai anak lelaki, maka pasti dia ni tak balik rumah dah dia. Anak lelaki semua suruh anak lelaki. Ni orang rumah dia, kau bang beli kopi, suruh anak kau tu, anak dia sulung. Ni bang ni suruh anak ni, dah anak 10 dah. Jadi suami ni duduk kedai kopi, minum kopi je. Itu fitrah. Kalau kita lihat, kalau dia ada anak perempuan, dia rasa komitmen tinggi untuk jaga keselamatan. Jangan ada orang usik anak perempuan dia. Ini Abdullah, ayah pada Jabir, anak perempuan. Seorang je lelaki. Dan dia pergi perang sehingga dia gugur syahid dalam peperangan Uhud. Dan berpesan kepada anaknya, jaga kakak-kakak dan adik-adik kamu. Ni ayah nak pergi perang. Alasan anak ramai tidak menjadi alasan. Dan anak perempuan pula juga tidak punya alasan. Tetapi kalau baca kisah orang munafik, tak sakit pun ngaku sakit. Kenapa tak kira sakit sikit ni? Tak sakit ngaku sakit. Tak sibuk ngaku sibuk. Tak susah ngaku susah. Ini munafik. Orang beriman ada segala sebab alasan, dia tak ngaku dia ada alasan. Okey. Awak sibuk ke? Tak. Okey. Walah sibuk. Awak macam tak sihat tak? Okey, saya sihat. Walah sakit. Awak ni saya tengok macam tak ada duit. Ada banyak duit saya. Dia tak pernah ngaku dia tak ada duit. Dia ngaku dia ada duit. Supaya dia tidak terhalang dengan lemah tubuh badan atau sebagainya daripada melaksanakan hak Allah. Ini takut dia. Dan takut orang beriman sebenar, takut hatinya menjadi keras. Takut. Ya Allah, jangan jadikan hati kami keras sehingga segala nasihat tidak mampu mengubah kami, sehingga segala peringatan tidak mampu menggerungkan kami. Takut mereka hati tak lembut, hati jadi keras. Itu ketakutan orang beriman. Dan seterusnya takut mereka, takut tidak istiqamah. Khauful maili an istiqamah. Ni kita nak bina takut kita. Kita selalu ingatkan bila kita buat satu kebaikan, kita akan jaga kebaikan tu. Kalau kita biasa derma RM1, setiap hari derma RM1, itu kebaikan yang kita buat. Kita akan pastikan jangan miss walau satu hari. Kalau miss, kita bimbang Allah, ini mungkin alamat tak istiqamah. Kita solat duha selalu, tiba ada hari sibuk sangat, tak sempat solat duha. Walau sibuk tu ada alasan yang kuat. Ni anak kita kahwin, kita mesti sibuk ngurus ni, terima tetamu sampai lupa duha hari tu. Tetapi kita kalau benar-benar ada rasa takut dengan Allah, kita bimbang istiqamah kita sudah hilang. Sibuk kita macam mana? Kalau tertinggal duha, kita dah bimbang. Ini ketakutan orang beriman. Bimbang mereka tidak mampu melakukan istiqamah yang biasa mereka buat. Kita dah biasa puasa sebulan 3 hari, tiba tak dapat, kita dah bimbang. Apakah Allah dah buang kita dalam senarai orang yang istiqamah dan kebaikan? Sebab di sisi Allah, senarai-senarai orang-orang yang istiqamah dan setiap kebaikan. Contoh kita, kalau nama kita dibuang dalam senarai orang-orang terpilih, walau di mana-mana senarai, kita mudah terasa. Kita akan terasa, kita AJK ni. Banyak AJK lah ni. Satu AJK kena pecah, kita dah terasa. Dan dalam senarai Allah, kita dah ada ni orang yang istiqamah dalam solat duha. Ini orang yang istiqamah dalam bersedekah. Ini orang yang istiqamah dalam qiyamul lail. Ini orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Ini orang yang istiqamah sekian. Tiba-tiba kita tak buat, kita dah gugur. Tidak termasuk lagi ahli duha misalnya. Akhirnya mula-mula kita tinggal tu macam berat-berat, lama-lama jadi ringan, lepas tu tak buat. Sama juga kita duduk dalam senarai penuntut ilmu tegar. Ni pecinta ilmu namanya. Jadi kita cubalah atasi alasan kita. Tapi lama-lama kita mula reka alasan sendiri, buat alasan sendiri. Asalnya kita memang ada alasan, tapi kita tak lawan. Lalu kita mula reka alasan. Akhirnya gugur kita dalam senarai pencinta ilmu. Dah tak ada lah. Dulu ada, sekarang tak ada. Kita di kalangan nama pencinta ulama, kita, setiap orang dia ada senarai. Dan kita dapat tahu bahawa bila mana kita meninggalkan sesuatu, kita akan dibuang daripada senarai istiqamah. Baik, bila
Seorang itu benar-benar dibuat dan senarai golongan yang istiqamah dalam sesuatu ibadat atau secara umum. Kata ulama, bila dia merasakan perkara yang biasa dibuat, dia bukan sekadar tak buat, dia tak fikir lagi nak buat, maka dia terbuang. Kalau orang tu misalnya dia tak buat, tapi dia fikir nak buat, dulu saya buat, saya nak buat balik, dia belum dibuang. Ini senarai kad kuning dapat. Tapi kalau dia memang tak fikir dah nak buat, artinya dia dah terkeluar dari senarai. Atau memulakan kembali kebaikan yang ditinggalkan sukar. Kita tengok, kalau kita buat satu kebaikan, lalu kita tinggal untuk satu tempoh, kita cuba buat balik, kita rasa kesukaran. Dia agak sukar. Dia tak akan rasa kesan sebagaimana dulu. Oleh sebab itu takut kita terkeluar daripada senarai istiqamah. Dan takut orang beriman, takut kebiasaan mengatasi syahwat, bukan syariat. Mereka mak takut kebiasaan mereka yang membentuk syahwat mereka, bukan syariat yang menundukkan syahwat. Sebab kita dah biasa macam ni, dah biasa macam tu, kita main biasa sehingga syahwat mengambil bahagian dia. Kita dah biasa sembang-sembang lewat malam, dah syahwat mula ambil bahagian. Sembang tadi dah jadi sembang mengumpat itu dan ini, bukan lagi sembang bermanfaat. Kita dah biasa main game tu, main game ni. Kita ni jenis gamer lah, gamer in-house ke out, ataupun di luar ke. Dah biasa sangat sehingga kita mula mengambil masa untuk ibadat. Masa untuk ibadat, kita kan ada masa. Setiap masa tu kita kena bagi-bagikan. Masa dengan Allah, masa untuk kita, masa dengan isteri dan keluarga, masa dengan kawan-kawan kita, masa dengan kenderaan kita, masa untuk bersendirian kita. Semua pembahagian tu ada. Tetapi bila kita bagi kepada syahwat tu lebih banyak, dia mula tarik masa lain. Kalau sekiranya kita beri masa kepada Allah tu banyak, dia juga akan tarik masa tadi untuk buat lebih banyak ibadat. Sebab itu jangan terbiasa hidup dengan syahwat. Jangan terbiasa. Kita suka main, lalu kita jadikan ia satu rutin, tak boleh diponteng. Jadi kaki main badminton, tiap malam mesti main. Bila kita terlalu memistikan dia mula mengambil masa lebih banyak. Dan dia menjadi sebab menghalang kita buat ibadat. Okay, main semalam saya main 7 game. Biasa main 3 game, 7. Sebab apa? Saya punya lawan ni kuat. Saya nak juga menang. Akhirnya subuh esok tak bangun. Sebab apa? Penat kaki melompat, penat urat badan. Lihat macam mana kebiasaannya menarik syahwat. Sebab saya ni biasa mengairkan, tapi punya seronok mengairkan. 4 hari duduk tengah laut, seronok. Dia lupa dah tanggungjawab lain. Dia telah memberi syahwat dia dengan melampau. Jadi syahwat kita, tuan-tuan, jangan beri secara melampau. Kerana kita patut takut, kerana orang bila dia membiarkan kebiasaannya memberi ruang syahwatnya, dibimbangi, dia mati di situ. Tetapi kita nak beri semua hak, dan masa yang sama kita memilih mati di tempat baik. Saya tak mahu memilih mati di gelanggang badminton, mati di tempat-tempat yang, saya tak kata tempat itu jadi kita masuk neraka bila mati di situ, bukan. Kita nak mati di tempat yang baik. Bila nak mati di tempat yang baik, jangan beri ruang syahwat begitu banyak. Kenapa dibimbangi di situ berakhir usia kita? Kita nak beri ruang ibadat tu lebih banyak, supaya dengannya kita mati. Biar saya mati waktu menuntut ilmu, biar saya mati ketika saya sedang menyebut nama Allah, biar saya mati dalam keadaan berwuduk, bersedia berwuduk, menghadap kiblat. Sehingga ada seorang hamba Allah, bila nak meninggal dunia, dia ambil wuduk siap-siap. Dia memakai pakaian sesuai untuk solat. Maka dia pun masuk dalam majlis ilmu dan tanya, Tuan Syekh, saya nak tanya, tempat mana paling bersih sekali di sini? Maka dia tunjukkan tempat tadi. Dia pun pergi kat situ, kemudian dia mati di situ, dengan keadaan yang bersih, dengan keadaan yang berwuduk, dan dia mati tempat yang bersih. Sebab apa? Begitu cara hidup dia. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, ajar ikut cara Nabi SAW, Rasulullah SAW sentiasa memelihara wuduk. Kalau Rasulullah sudah qada hajat, sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud akan bawa berjana air untuk Nabi berwuduk. Terus berwuduk. Dan Nabi SAW bila orang beri salam pada dia, Nabi tak jawab tanpa wuduk. Rasulullah ambil wuduk dulu, kemudian datang dan jawab salam.
Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yuhafizu 'alal wudu' illa mu'min. Tidak menjaga wuduk melainkan orang beriman. Ada tandas-tandas yang bagus dibuat ni. Dia buat tandas luar, tandas tu terus di tempat wuduk. Saya ingat waktu saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa. Ya, unit tandas di Universiti Islam Antarabangsa. Kita keluar tandas, lepas tu tempat wuduk. Dia nak biasakan kita ambil wuduk. Tandas di sini keluar tempat wuduk. Tandas sini keluar tempat wuduk. Bukan satu tandas, semua tandas yang begitu. Seni bina dia. Seni bina Islam. Supaya pai wuduk tadi ingatkan dia tentang wuduk. Sehingga waktu kita ke bilik air, kita tak pernah lupa untuk berwuduk. Sebab kita diingatkan secara indirectly untuk berwuduk. Jadi benda ni mengingatkan kita supaya kita melazimi wuduk. Musafir biar ada wuduk. Menuntut ilmu biar ada wuduk. Kami ingat dulu waktu kita orang belajar, kita tak belajar tanpa wuduk. Tak mungkin kita belajar tanpa wuduk. Batal wuduk, keluar, ambil wuduk. Ustaz kita dah tahu, ni keluar mesti nak ambil wuduk. Pergi keluar, ambil wuduk. Tapi jangan keluar sekaligus. Jadi kita belajar tidak pernah tanpa wuduk, melainkan dalam wuduk. Di peringkat sekolah dia ajar macam tu, wuduk. Jadi ini cara kita membina, kita katakan kebaikan kita. Jadi kita tak nak kita terlalu mengikut kebiasaan kita, lalu memberi ruang syahwat yang banyak, lalu kita meninggalkan ibadat yang patut kita buat. Kemudian ketakutan yang dibimbangi oleh orang beriman ialah takut sombong bila nikmat banyak. Takut. Sebab dia tahu inilah orang yang akan Allah binasa. Khaufu al-batari bi kathratin na'ami. Bi kathratin ni'ami. Takut sombong bila nikmat banyak. Kenapa? Allah akan musnah orang yang sombong. Sebab itu bila dapat nikmat banyak, makin lama makin banyak dapat nikmat ni, anak makin bertambah, harta, gaji makin tinggi, pangkat makin tinggi, semua. Maka dia mula takut, ya Allah, jangan sombong aku dengan apa yang kau berikan kepada aku. Kerana bila manusia sombong, itu tanda dia akan jatuh. Maka kita takut. Sebab tu kita tengok orang yang benar-benar takutkan Allah. Perkara yang pada dibimbang, sombong. Oh, takut sombong. Kalau kita awak ni makin sombong, terus dia takut. Ayat tu, makin sombong. Kalau orang biasa, awak ni makin sombong, memanglah. Saya memang sombong, orang macam awak saya sombong. Dia akan jadi lebih berani untuk mengungkapkan perkataan sombong. Ini perkataan sombong paling ditakuti oleh orang beriman. Sebut sombong, saya tak nak sombong. Maka nikmat yang banyak, mereka takut sombong. Kemudian yang mereka takut, kalau mereka sibuk bukan dengan mengingati Allah. Takut mereka. Kemudian takut mereka istidraj. Apa itu istidraj? Mereka takut mereka ni dapat nikmat banyak walau mereka kekal dalam maksiat. Kalau ikut hukum Allah pada orang yang disayang, bila seorang itu buat maksiat, Allah akan kurangkan rezeki dia. Itu tanda Allah sayang kat dia, supaya dia kembali untuk mentaati Allah. Tapi tiba-tiba ada keadaan kita buat maksiat, rezeki makin banyak. Kita buat itu, rezeki makin banyak. Itu tanda istidraj. Lalu kita mula kata, saya tak semayang pun duit banyak dapat. Saya tak tutup aurat pun banyak dapat rezeki. Dia mula melihat bahawa dia dapat nikmat banyak kerana melanggar perintah Allah, maka itulah istidraj. Kata Allah bila sayang seorang hamba, bila kita buat silap sikit je Allah tegur terus. Tegur hari ni, patut barang terjual, tak terjual hari ni. Kita betul ingat dosa apa aku buat hari ni. Bila kita kembali taubat, Allah datangkan balik rezeki kita. Orang beriman, dia lihat kaitan rezeki dengan maksiat. Kalau sekiranya rezekinya mula berkurangan, dia tahu ini maksiat, dia cepat-cepat taubat. Tapi orang munafik, dia melihat rezekinya banyak bila lawan Tuhan, maka itu istidraj. Sehingga dia akan bangga, saya tak semayang pun rezeki saya banyak, saya tak tutup aurat pun rezeki saya banyak. Maka itulah istidraj. Kata Nabi SAW, bila kamu melihat seorang terus buat maksiat dan kadang dia punya nikmat, fadzalika istidraj. Itu adalah istidraj. Kita hairan orang, maksud hairan kita bukanlah kita kagum dengan dia. Hairan sebab dia tak sedar-sedar. Dengan dia buat maksiat itu dan ini, Allah bagi dia sihat tubuh badan, Allah bagikan dia pangkat yang banyak, pangkat yang tinggi, harta yang banyak.
Tapi dia belum sedar. Dia terlibat dengan riba, rasuah. Dia tu kita nampak hidup dia macam-macam. Oh, Masya Allah. Macam orang. Tapi orang beriman tahu kesudahannya. Sebagai orang beriman ketika mana tengok korun. Ni orang-orang awam tengok korun. Ya lahu min dhu hadzin azim. Allah, untungnya dia, bertuahnya korun. Para ulama bila tengok korun, celaka kamu. Kamu kata dia beruntung. Dia tak untung. Pahala di sisi Allah itu lebih untung daripada apa yang dipunyainya. Ini para ulama'nya, ulama' Bani Israel. Ketika mana menegur orang awam Bani Israel yang kagum dengan Qarun, harta banyak, walah lawan Musa, walah mendamping Fir'aun, bukan menjadi penasihat ekonomi dia. Orang yang popular dengan anak kuncinya dibawa oleh pengawal-pengawal yang kuat perkasa. Anak kunci dibuat dari emas. Hari ni kalau kita tengok orang kaya macam mana pun anak kunci dia besi lagi, tak ada emas. Orang kaya macam mana? Dia beli kereta mewah, kunci tu emas ke? Tak. Kadang kunci pun tak ada. Ni Qarun, kunci dia dah emas. Kunci dia dah emas. Dan kunci dia pula besar. Dipikul oleh orang kuat. Bukan rantai tu, kunci dia emas. Emas besar, kunci. Bayangkan kalau kunci dah emas, semuanya emas. Lalu orang awam banyak saya kata bertuahnya dia, untungnya dia, walau lawan Musa, tengok untung. Lalu ulama'-ulama'nya berkata, celaka kamu berfikiran demikian. Pahala di sisi Allah lebih baik daripada apa yang Allah beri pada Qarun. Tidak lama selepas itu, di hadapan mata mereka berlaku gempa bumi dan Qarun ditelan. Dan segala harta kekayaan. Lalu mereka mula berkata, ya Allah, barulah tahu akibat. Barulah tahu rezeki ni Allah yang bentangkan, Allah yang ambil semula. Dengan sekelip mata dia ambil semua harta Qarun. Dengan dia ambil. Wa huwa yujaljilu fil ardi ila yaumil qiyamah. Dan dia terus ditelan di muka bumi ini sampai hari kiamat. Antara azab yang Allah kenakan pada Qarun ialah dia terus ditelan ke muka bumi ini sampai hari kiamat. Ini terus dia telan. Tak selesai lagi telan dia. Sampai bila? Sampai kiamat. Ni orang pernah kaya sampai kita kata ini harta Qarun. Harta Qarun. Kita kat Malaysia banyak-banyak harta Qarun. Harta Qarun. Pantang jumpa harta Qarun. Buat pertandingan cari harta Qarun. Dah. Itu sampai tak semayang. Tak berhenti solat, kenapa? Cari harta Qarun. Sama perangai macam Qarun. Harta Qarun. Combo satu keluarga cari harta Qarun. Dia pun nak mati macam Qarun barangkali. Jadi nikmat yang Qarun dapat disangka oleh orang awam, oh bagus. Akhirnya bagaimana kesudahan? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kalau tengok orang nikmat banyak tapi terus buat maksiat, dia sebenarnya menunggu kehancuran yang tak boleh dilepaskan dan tak boleh disyafaatkan dan tak boleh dikasihankan. Tengok dengan berani dan tinanya tukar, bangga pula itu dan ini, maka dia rasa bahawa benda itu dia tak hilang. Masa tu bergerak. Kalau kaum Nabi Nuh AS terus mempersendakan Nabi Nuh atas azab yang tidak datang, tapi lihat bila mana dia datang, tidak akan ada yang terselamat. Innallaha yumli 'ala zalim wa iza akhadahu la yuflitu. Allah memberi tempoh pada orang zalim, tapi bila datang hari penyiksaannya, Allah tak akan lepaskan dia. Apa beza orang beriman yang diazab oleh Allah dengan orang yang munafik yang mendapat istijab? Orang beriman, saya sebut tadi, kalau dia dihukum oleh Allah, dia cepat sedar. Sikit dia tahu, oh ni dosa saya, ini kesalahan saya, ini kalau saya buat tu, saya buat ni, maka dia cepat taubat. Tapi orang munafik, dia tetap melihat bahawa benda ni tak ada kaitan dengan Tuhan, sehinggalah dia binasa. Dan dia menyebut nama Tuhan dan keadaan Tuhan tidak pedulikan lagi dia. Ya, Qarun menyebut nama Tuhan, tapi waktu Allah tidak pedulikan dia lagi kerana azabnya sudah sampai. Ini Firaun juga menyebut nama Tuhan untuk diselamatkan, tapi waktu itu ialah waktu yang tidak akan dia diselamatkan. Kemudian ketakutan orang mukmin yang sebenar, takut Allah menyegerakan azab di dunia. Khaufu ta'jilil uqubah fi dunia. Tetapi kita kena alert dengan segala musibah berlaku pada kita, itu hukum Allah.
Dan kita kena cari sebab dia. Kalau kita bukan nak cerita orang lain, cerita kita. Bila kita katakan, Fudail bin Iyad kata, kalau aku tengok anak aku bermasalah, isteri aku bermasalah, kendak aku bermasalah, maka aku lihat dosa aku kat mana. Kat mana dosa aku? Kalau tak ada, kau nampak tak ada, maka aku faham ini ujian mengangkat darjat. Tetapi kalau berlaku sesuatu pada kita, walau kita jatuh longkang, walau kita cuma langgar lubang, walau kita cuma langgar tiang, kita pun cek dosa apa aku. Kerana Allah beri amaran tu, itu akibat dunia sebagai amaran terhadap dosa. Kita bimbang kalau kita tak perhatikan amaran ini, yang hukuman datang tu lebih berat, lebih besar. Setiap kali kita kena sesuatu di dunia, kita mula takut. Ya Allah, apakah ini kerana dosaku, ya Allah? Apakah ini kerana kesalahanku? Ya Allah, apakah ini kerana aku tidak melaksanakan perintahmu dengan sebenar? Justru itu dia akan cepat bertaubat. Dan ketakutan orang beriman, khauful infidah indal maut, bimbang waktu kematian dia. Waktu kematian bimbang apa? Bimbang keadaan-keadaan yang mendedahkan aibnya. Tetapi bila Allah nak hukum seorang hambanya, antara cara hukuman Allah mendedahkan aibnya. Tetapi kita selalu disebut, mulia kita ni sebab Allah tutup aib. Itu je. Kita bukan mulia sebab kita ada kelebihan. Kerana kelebihan ni manusia. Tuan-tuan tengok. Manusia kalau ada 100 kelebihan dan ada 1 aib, orang tengok apa? 1 aib. Kereta Ferrari punya sempurna. Sikit je aib situ. Ni tak elok, reject. Padahal aku ni jang harga ni ratus-ratus ribu, aib sikit, ada cala sikit, jang apa cala, bazir beli banyak mahal. Padahal sikit je aib. Manusia antara fitrah ni tak boleh terima aib walau kecil mana pun. Tu kita dengar orang yang popular, ini popular, banyak jasa, dia ada sikit je aib, habis tendang. Baru dituduh je dah habis. Belum dibuktikan. Begitulah Allah Ta'ala jadikan fitrah kehidupan manusia. Pada kawan ni belum dibuktikan di mahkamah, hanya dituduh, dah cukup. Itu menjatuhkan dia. Bayangkan kalau betul. Jadi saya katakan kalau pun ada 1000 kelebihan, ingat dengan 1 je aib kita boleh jatuh. Kita kalau ada 1000 kegembiraan, dengan 1 je kesedihan, hilang 1000 kegembiraan. Dia begitu manusia. Manusia akan jadi begitu. Itu kalau kita tengok orang rumah besar, kereta besar, dia tak akan lagi sedih. Tak. Orang ni ternyata lebih sedih pada kita. Sebab dia lagi tidak boleh menerima kekurangan. Sikit je kurang habis. Sikit je kurang. Ni kalau dia makan makanan ada sikit je kurang. Kurang masin sikit. Dah. Marah dah dia. Kalau orang miskin, kurang masin ke, dia makan je. Kurang sedap, dia makan je. Jangan kurang ada tak boleh. Rasa makan, awak tak rasa? Tak rasa, berasa macam sedap je. Masing tu. Kadang ni bau basi, boleh, saya perut saya tahan basi makan. Artinya, bila kita cerita tentang kita manusia, paling kita bimbang aib itu dia dedah waktu nak mati. Ya, aib itu boleh terbuka bila-bila masa dalam di dalam period ataupun tempoh hidup kita. Mungkin ada orang aib ni buka masa muda, ada yang masa tua, ada masa dia glamour, ada yang masa waktu dia begini, begitu aib. Tapi aib yang paling kita takut berlaku bila Allah bukakan ketika dekat kematian kita. Tuan-tuan tegak mati, duk merapu-merabang. Orang patut dekat mati zikir, tapi dia nyanyi lagu dondang sayang habis. Orang kata, ni macam su'u khatimah ni. Itu pernah, tu kami hadir dalam majlis ilmu. Salah seorang daripada guru yang kami dengar cerita yang satu kisah ahli Quran. Kerjanya ajar Quran, baca Quran. Waktu mana dia pengsan. Pengsan yang orang menyangka itu detik-detik kematian dia. Sakit teruk sehingga dia pengsan. Mulutnya masih terus baca Quran. Walaupun dia tak sedar. Baca Quran. Sehingga bila dia sedar daripada pengsan, dia kata, Abah apa ni? Mulut Abah. Abah sedar tak Abah baca Quran? Masa tengah pengsan. Tak sedar, aku tak tahu apa aku buat. Tapi kalau dia biasa benda baik, maka Allah tunjuk kebiasaan. Kita bimbang, tengah dekat-dekat nak mati, Allah tunjuk aib kebiasaan jahat kita. Dan jenis biasa ngumpat orang. Kat mati tu ngumpat orang. Dia jadi mengapu-merabang.
Diceritakan oleh ramai ulama. Ada orang tu sebab dia selalu minum arak. Dia orang tak tahulah dia minum arak. Minum. Dekat nak mati dia cakap, tuangkan arak. Dia masih kata demikian, air ni terdedah. Walau ramai orang tak tahu, tapi terbuka waktu itu. Ada seorang pula, di mana kita cerita tentang detik-detik kematian. Terbuka aib detik kematian. Dekat nak mati, tangannya seperti mengira duit. Dia kata rugi, untung. Sebab dia cuma sibuk dekat cashier dia. Dia sibuk mengira duitnya. Akhirnya dekat nak mati dia kira duit. Walau duit tak ada, tangannya gerak mengira duit. Kita dekat nak mati paling kita bimbang dia panggil infidah. Apa dia? Keterbukaan aib. Dia better dekat mati kalau kita jenis senyap, okey. Orang tak nampak aib. Bimbang-bimbang dekat nak mati keluar keaiban kita. Dengar perkataan kita maki ulama. Oh, Tok Guru tu tak betul, Tok Guru ni tak betul. Itu yang kita sebut sebelum mati. Padahal yang tak betulnya kita. Sebab kita dah biasa dari hidup, masa waktu kita sihat itu kita cakap. Ngaji tidak, belajar tidak, dok kata orang tak betul je. Ustaz tu tak belajar, dia bukan betul sangat tu. Ustaz ni bukan betul sangat. Habis siapa yang betul? Tak ada orang betul. Akhirnya dia mengambil sikap, tak belajar. Akhirnya sampai dekat mati, dia pun cakap benda yang sama. Dia su'u khatimah, yang tak baik. Sebab tu kita paling bimbang, Allah buka aib kita sebelum mati. Kerana kebimbangan tadilah atau ketakutan tadilah menjadikan kita sentiasa takutkan Allah. Kita tak buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang kita. Jangan sampai Allah dedahkan ketika itu. Tu kita dengar ada orang dah sakit dah, mulutnya masih mencarut, masih maki hama. Kita dah sakit, patut zikir nak mati esok lusa. Tak, dia mencarut. Dia memaki. Kenapa? Kerana itu kebiasaannya. Maka Allah dedahkan dekat kematian dia. Itu ada anak-anak kadang susah ayah saya dah bangun dah tak boleh. Mulut dia tu masih lagi kutuk sana, kutuk sini. Dia kan itu kebiasaan. Agak suka anak-anak nak uruskan anak ayah macam ni. Tetapi kita bimbang yang kita masukkan ayah tadi ialah kita. Nanti kita tua ni agak-agak, kalau dekat dengan mati ni kita cakap apa agak-agak. Maka tengoklah kesibukan kita ni cakap apa. Kalau hari ni duk sibuk cakap orang tu, orang ni, bimbang kat mati duk cakap orang tu lagi. Maka pasti ia bukan satu petanda baik. Kerana kita akan lihat orang yang dekat nak mati, petanda baiknya dia akan menyebut benda baik-baik. Dia mungkin berzikir, dia mungkin berselawat. Ya, kita jumpa ada orang kadang-kadang yang sakit, dia terus berselawat. Kerana itu kebiasaannya. Dia terus bimbangkan dosanya. Kerana itu kebiasaan dia. Tapi orang yang buat maksiat, dekat nak mati berlaku infidah, pendedahan keaiban. Tuan-tuan, orang beriman, dia takut pendedahan keaibannya pada 3 tempat. Yang pertama, ketika nak mati dia. Takut. Kerana ini akan menghilangkan doa-doa orang baik. Sebab kita kan saksi-saksi Allah atas muka bumi. Kalau orang tu mati baik, kita kata dia baik, maka dia wajib masuk syurga. Tapi dekat nak mati, dedah benda tak baik. Kita, dia masuk kat mati tu, teruklah dia. Kita pun kata teruk, maka dia masuk neraka. Pendedahan keaiban paling dibimbangi orang beriman, pertama dekat nak mati. Yang kedua selepas mati. Tetapi bila mati, aib dengan kubur terfitnah. Ni masa mati tu aib jenazahnya. Bimbang. Kan ia akan memalukan semua keluarga kita. Semua keluarga kita akan malu. Semua keluarga kita akan jadi macam, kita katakan tak ada orang nak usung jenazah atau sebagainya. Maka itu keaiban kedua. Sebab itu kita doa, dan doa jenazah, wala taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan kau fitnahkan kami sesudah kematiannya. Fitnah, ya banyak fitnah. Dek mati dia tadi dengan keadaan yang tertentu, dengan mukanya hitam, lidah terjelai, yang menakutkan misalnya. Maka ketika itu waris keluarganya berat. Dia malukan dengan keadaan macam ni. Dia orang beriman paling takut. Sebab kita kan nak jaga keluarga kita. Kita tak nak waktu mati kita, Allah dedahkan keaiban. Yang ketiga, pada waktu kita berada di hadapan Allah. Dan doa yang dia ajar kepada kita, wala taftahna yaumal 'audi 'alaika. Ya Allah, jangan kau dedahkan keaiban pada hari kami berdiri di hadapan-Mu.
Kalau bila Allah dedahkan keaiban, berarti Allah nak azab. Kalau Allah tutup keaiban kita pada hari pendedahan itu, Allah tutup, berarti Allah nak beri kita nikmat. Sebab itu dia sebut dalam hadis, man satara musliman satarahullah. Siapa yang tutup aib orang beriman, Allah tutup keaibannya. Dan kita kena hati-hati orang-orang yang bercakap tentang keaiban orang dengan melampau, bahkan meminta sokongan untuk mendedahkan keaiban orang. Dan seorang didakwa di mahkamah, bukan kerja kita untuk mengumpulkan bukti-bukti supaya dia terus dipandang hina oleh masyarakat. Kita bimbang usaha kita mendedahkan keaiban orang tadi akan menjadi bumerang pada kita. Akhirnya orang juga berusaha cari keaiban kita. Tak seorang kalau dituduhnya sekian-sekian, maka cukup mahkamah selesaikan dah. Bukti-bukti di mana tak kita nak jadi, saya nak jadi juara NGO yang memperjuangkan hak mangsa. Dan semua jadi mangsa. Yang dituduh juga menjadi mangsa. Yang kena tuduh jadi mangsa, yang terlibat semua jadi mangsa bila berlaku dalam sistem ini. Maksudnya kalau seorang itu katakan dia dituduh mencuri. Kalau kita kata saya nak bela hak orang yang dicuri barangnya, sebab barang dia yang hilang, maka saya nak bela. Habis bagaimana hak orang yang dituduh mencuri? Apakah kamu tak nak bela hak dia? Dia baru dituduh. Mana hak dia dan mana maruah dia? Dia juga ada hak dan maruah. Keluarga dia juga ada hak dan maruah. Maka tak boleh kita kata, oh, saya cuma bela yang tertuduh. Andai kata yang dituduh cuma memfitnah dia, bagaimana? Dia, saya nak bela yang itu kerana dia telah menjadi mangsa amang seksual sebagai contoh. Sekian-sekian. Kita nak tuduh sebab takut dia takut untuk beritahu kebenaran. Tapi bagaimana hak orang yang dituduh? Apakah orang itu tidak ada hak maruah keluarga? Hak yang sama. Kalau dia fitnah, bayangkan kalaulah yang tuduhan ini adalah fitnah dan kita berkata berjuang untuk menjaga orang yang jadi mangsa, akhir ternyata fitnah, katakan tetap banyak mana dosa kita pikul mengaibkan orang yang tidak bersalah. Waktu Nabi Allah Yusuf AS difitnah oleh Zulaikha, katakan geng-geng ketika itu kita nak bela hak Zulaikha kerana dia telah dicabut oleh Yusuf. Yusuf terfitnah, kita nak bela, kita pun buat NGO sokong Zulaikha. Bahawa Zulaikha itu yang telah digangguan seksualnya sekian-sekian. Sebab Yusuf seorang dalam rumah tu, akan disembat dalam penjara. Dan kadang Yusuf tidak bersalah. Sebagai contoh lah. Jadi cerita memang menyebut aib orang dengan melampau-lampau, merendah-rendahkan orang, menghina orang. Tentang kita, bagaimanapun kesalahan orang, kita tak menghina orangnya, tapi tetap pada kesalahan, bukan orang. Tapi apa yang kita buat, cuba untuk aibkan orangnya. Sebab tu kita tak percaya orang dijanggut ni, tak aib. Sebab tu kita tak percaya orang pakai kopiah ni. Sebab tu kita tak percaya orang yang gini. Tuan-tuan, dia sedang mendedahkan orangnya, bukan aibnya, bukan kesalahannya, orangnya. Dia cuba untuk membunuh suatu institusi yang mulia. Kalau ia satu institusi ustaz katakan, itu institusi yang mulia, dia cuba rosakkan sehingga orang jangan percaya. Dia cuba memusnahkan institusi keselamatan polis sebagai contoh. Ya, ada polis buat salah, tapi bukan institusi polis, orangnya. Institusi itu mulia, menjaga keselamatan. Ni kalau kena apa-apa telefon polis juga. Tapi dia hina polis. Tak. Orang yang buat salah betul, tapi bukan institusi. Guru yang dihinanya gurunya, tak kesalahannya, bukan guru. Institusi guru untuk menyampaikan ilmu, itu penting. Tapi bila saya katakan ada orang cenderung untuk menghina orang dengan melampau, kononnya atas nama untuk collect bukti dan sebagainya, walau itu bukan bidang dia pun. Tapi bila benda itu bukan bidang kita dan kita buat, maka kita termasuk dalam orang-orang yang menyibukkan daripada perkara yang bukan urusan kita. Jadi kita dah ada sistem tu dah ada. Dan sebab tu kita bimbang bila kita suka mendedahkan keaiban orang dengan melampau. Maka Allah dedahkan keaiban kita pada 3 keadaan tadi: sebelum meninggal, dalam kubur, dan juga ketika mana di hadapan Allah SWT. Bila orang kata kubur berasak, kubur berapi, saya pernah nakalkan satu berita sahih, kisah bagaimana seorang ulama salafus soleh yang pergi kawasan perkuburan. Tiba-tiba dia lihat kubur tadi seperti terbelah, dan tengok seorang yang keluar sambil mengengek dengan suara kardai. Kemudian kembali tenggelam.
Dia tengok dia aneh. Dia cari kubur ni milik siapa. Akhirnya dia jumpa seorang perempuan tua. Dia kata, makcik, tolong ceritakan apa kejadian untuk iktibar. Kata, anak saya minum arak. Suka minum arak. Dan setiap kali dia balik mabuk, saya tegur. Last kali dia punya marah, mak ni asyik membebel je macam kaldai. Dia kata, mak ni kaldai. Itu ungkapan dia, kaldai. Akhirnya dia mati. Dia mati, dan setiap hari selepas asar kuburnya akan terbuka dan dia akan keluar merengek seperti kaldai, bunyi suara, dan tutup balik kembali pada dia. Ya, ini saya sebut tentang aib ketika mati. Kita orang kalau begitu aib, dia bayangkan bagaimana keadaan seksanya. Sebab pengaiban Allah pada hamba sebagai hukuman yang berat, satu hukuman yang berat. Sebab itu jangan kita cuba aibkan orang, nanti Allah aibkan kita. Kemudian takut orang beriman sebenar ketika mana sakaratul maut, bimbang tidak dapat mengucap kalimah syahadah. Itu kita dengar orang soleh, saya bimbang nanti saya tak mampu nak sebut kalimah syahadah. Kata Anas bin Malik pada anak-anaknya, wahai anak-anakku, bila dekat nak mati duduk sebelah aku, ajar aku la ilaha illallah. Kata anak-anak dia, ayah, kamu kan sahabat Rasulullah, itu ucapan biasa bagi kamu. Tak, aku bimbang keadaan mati itu begitu kuat sehingga aku tak mampu nak sebut. Tuan-tuan, bila datang sakaratul maut, dia satu keadaan yang amat berat. Setengah orang sempat sebut Allah je, Allah, mati. Tengah sebut la, mati. Sebab ia bukan keadaan biasa yang kita sebut sekarang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Berapa ribu kali kita boleh sebut. Pada keadaan sebut sekali pun dah jadi satu nikmat. Sekali je satu nikmat besar. Sebab tu rugi orang yang tidak melihat menyebut nikmat la ilaha illallah dalam hidup. Untuk dia tu jadikan ia zikir kebiasaan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau diceritakan ada seorang tu, dia ajar burung dia menyebut la ilaha illallah. Setiap hari la ilaha illallah. Burung tu apa pun sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Burung ni macam kita ajar burung la ilaha illallah. Tapi ketika mana datang kucing makan burung tu tak sebut la ilaha illallah. Kalau dia ajar sebut la ilaha illallah, tak. Dia bunyi burung, mati. Dia pun fikir, kalau yang dia ajar tiap hari la ilaha illallah pun tak mampu menyebut la ilaha illallah ketika dia mati, bagaimana yang tak pernah sebut? Bagaimana tak pernah sebut? Supaya kita tahu keadaan sakaratul maut ni berat. Takut tak boleh sebut la ilaha illallah. Dan kerana ketakutan inilah yang menyebabkan orang beriman melakukan kebaikan, ketaatan, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan. Maka begini cara orang beriman membina ketakutannya pada Allah. Itu sebahagian. Banyak lagi ketakutan seperti azab kuburnya, ketakutan soal jawab mungkar nakirnya, ketakutan ketika kedahsyatan kiamat, dan kemuncak ketakutan orang beriman ialah takut tidak dapat melihat wajah Tuhan. Itu paling takut, tidak dapat melihat wajah Allah, nikmat yang terbesar. Makin kita bina rasa takut pada Allah, maka dia akan sampai ke klimaks takut kita, takut tak dapat wajah Allah, tak dapat lihat wajah Allah. Dia bermula takut tak dapat rezeki, maka kita beritahu Allah yang bagi rezeki. Okey. Kita pun tenang dengan Allah bagi rezeki. Lalu kita pun mula membina, menyuburkan takut kita pada Allah dengan takut-takut yang saya sebutkan tadi. Sehingga kemuncak bila Allah benar-benar beri kita ketakutan, paling kita takut dalam hidup tidak dapat melihat wajah Allah. Kita kan gini tuan-tuan, bila dekat nak mati, kita nak tengok wajah-wajah kita sayang. Sebelum saya hembus nyawa, saya nak tengoklah anak saya nak tengoklah ni. Kita pun anak, boleh tak saya nak tengok wajah mak saya kali terakhir, nak tengok. Mak awak ni COVID, tak boleh, tak nak tengok juga sekali walau jauh, nak tengok. Kerana melihat itu satu nikmat. Bukan kita rasa dengan melihat tadi kita adalah kita kata seorang anak yang benar-benar anak, nak lihat. Tetapi tak lagi melihat wajah Allah, zat Allah. Kita benar-benar hamba Allah. Satu pengiktirafan besar bahawa seorang tu hamba Allah bila Allah izinkan dia melihat wajah Allah. Maka inilah orang beriman yang sebenar, bagaimana dia membina ketakutannya kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.